Okay, so pagi ni kita akan sambung topik kita yang seterusnya iaitu dalam bab 2.5 iaitu reka bentuk aquaponik. Okay, minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan maksud, kemudian kita belajar dengan kelebihan. Okay, kelebihan-kelebihan dalam reka bentuk aquaponik. So saya harap anda masih ingat lagi. Okay. Ini adalah standard pembelajaran yang minggu lepas kita dah belajar 2.5 dan 2.51, 2.52. Okay, kita ulang kaji sedikit apakah maksud aquaponik. So, secara tak langsung aquaponik ini merupakan teknologi pertanian yang menggabungkan dua iaitu aquaculture ternakan ikan dan juga hidroponik iaitu tanaman tanpa menggunakan media tanah dalam satu pusingan ataupun circulation. Okey, apakah tujuan dia? Yang pertama kita nak kekalkan kualiti air, kita kurangkan kadar amonia, menjimatkan ruang, menghasilkan dua makanan serentak. Ada satu lagi perkara yang tidak dinyatakan di sini dengan jelas iaitu apa yang penting dalam sama macam buku teks, dia nyatakan yang pertama kita kena ada ikan, yang kedua kita kena ada mikrob kan, dan yang seterusnya kita kena ada tumbuhan. So 3 unsur penting ni perlu wujud dalam kitaran aquaponik kita. Okey, ikan, mikrob ni berguna kepada tumbuhan untuk dijadikan baja dan juga tumbuhan. So kitaran ini adalah kitaran ekologi, ekosistem yang lengkap. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada hari ini. Okey, kejap. Sebelum tu kita nak buat refreshment sikit. Okey, kita ada 3 jenis. 3 jenis sistem. Yang pertama sistem rough iaitu rakit. Okey. Yang kedua sistem ebb and flow, dia macam flood and drain ataupun pasang dan surut. Dan yang ketiga kita ada NFT, nutrient film technique, di mana kita masukkan air tu dia sedikit tetapi secara berterusan. Okey, so hari ini kita akan terus pergi kepada mengenal pasti komponen aquaponik di mana dia dalam 2.5.3. Okey, apakah komponen aquaponik? Kita ada 6. Yang pertama kita ada tangki ikan. Okay, tangki ikan, kita ada bekas tanaman, media tanaman, sistem perpaipan, pam air dan penapis. So dalam komponen aquaponik ada 6. Yang ni kena ingat. Okay, tangki ikan, bekas makanan, media tanaman, sistem perpaipan, pam air dan penapis. Kalau soalan tanya apakah 6 komponen aquaponik? Okey, jadi anda kena hafal 6 inilah. Okey, kita go through one by one. Okey, kita tengok yang pertama, tangki ikan ataupun aquarium lah kita panggil ya. Kalau dalam aquaponik mesti wajib adalah tangki ikan. Kalau dekat dulu masa awak belajar fertigasi kita ada tangki nutrien. Kalau dalam aquaponik tangki ikan. Okey. Tangki berfungsi sebagai tempat untuk memelihara ikan. Besar mana awak nak pelihara bergantung kepada awak punya jenis tanaman. Okay. Jenis tangki yang digunakan ialah kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan drum plastik. Bergantung. Kat mana-mana pun boleh. Kalau kita nak gunakan bahan DIY pun boleh ataupun bahan recycle. Jadi yang kat dalam gambar ini adalah fiberglass. Yang kat bawah ni kita guna drum. Drum yang kita potong ataupun kita ubah suai. Okey. Yang ni aquarium. Okey. Saiz tangki dipilih bersesuaian dengan saiz ataupun jumlah tanaman lah. Kita tengok kemudian. Okey. Kemudian yang kedua adalah bekas tanaman atau kita panggil grow bag. Okey. Dekat sini biasanya ayat yang kita akan dengar grow bag. Grow bag. Tempat tanaman, bekas tanaman. Okay, grow bed adalah tempat untuk menanam tanaman. Digunakan dalam sistem aquaponik, pasang surut ataupun kitaran sebagai proses kawalan air. Proses pengawalan air. Okay. Seterusnya kita tengok media tanaman. Okay, media tanaman dia ada banyak sikit. Dia ada 5. Batu kerikil, awak boleh guna batu kerikil semata-mata atau awak boleh guna rock wool. Kita boleh potong rock wool ni. Ikut saiz tanaman kita. Perlite, hydroton. Hydroton ni macam batuan buatan, hydroton. Dan kokopit. Kokopit ni apa? Sabut,
kelapa. Sabut kelapa sebenarnya, kokopit. Okey, digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Perlu mempunyai ruang udara yang baik serta berdaya tahan untuk menghasilkan tanaman yang subur. Okey, seterusnya kita ada sistem perpaipan sama macam fertigasi punya konsep. Okey, kita ada sistem perpaipan digunakan untuk melengkapkan kitaran dalam sistem aquaponik. So, pipe digunakan untuk menyalurkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman dan menyalurkan semula dari tangki ikan tersebut ke daripada bekas tanaman ke tangki ikan, daripada tangki ikan ke bekas tanaman. Begitulah. Okey. Okey, ini adalah bahan-bahan penyambung pipe. Okay, kita ada sikus 90 pengecil. Okey, dekat atas ni, ni besar, ni kecil. Sebab tu dia katakan pengecil. Okey. Kemudian kita ada palam atau poly end cap, grommet. Grommet ni supaya kita punya kita ketatkan dia tak keluar titisan air. Okay. Kemudian T sama, saiz yang sama. T dia kalau kata dekat sini saiz 45 lah, kalau 40 lah diameter dia. Okay. Siku sama. Maknanya hujung sini sama, sini sama. Okay, kemudian kita ada siku 90. Ni siku 90 lah macam siku kita. Okay, palam and cap. Ni hujung, dia ada dua sebab apa? Satu jenis HDPE, yang satu lagi jenis PVC. Okay, ni T sama jenis PVC. Yang ni putih ni stick nak apa? Okay, T pengecil. Okay, jadi kat sini saiz yang sama untuk saiz diameter yang sama. Manakala ni yang untuk pengecil lah, untuk pergi ke tanaman. Okay, kita tengok lagi. Okay, seterusnya ini adalah pam air. Pam air ni ada banyak jenis yang bergantung juga. Ini yang jenis kecil lah. Digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. So kalau kata kita punya tanaman tu dia ada bertingkat-tingkat, kita perlukan pam air supaya air tu dapat dialihkan ke semua secara sekata. Okey, pemilihan pam adalah mengikut kesesuaian tangki ataupun bekas tanaman. Kita tengok kalau tangki tu besarlah kita punya pam. Kalau lagi satu bekas tanaman, banyak mana kita nak alihkan air tu. Jadi kita kena ikutlah kesesuaian bekas tanaman. Seterusnya penapis. Okey, filter. Okey, dia ada dua, mechanical untuk menyingkirkan pepejal. Yang kedua penapis biologi, kita nak tukar arah air. Okay, penggunaan penapis dapat menjamin kualiti air yang baik serta dapat mengelak pam daripada tersumbat. Jadi sebelum air tu masuk ke pam, kita kena letak filter dulu. Sama juga macam konsep dekat dalam kita punya tempat sewerage ataupun kita punya kolam kumbahan. Kolam kumbahan macam yang buangan dekat daripada rumah ni kan, ada minyak, ada najis kan. Jadi dia kena filter dulu. Filter tu bila dah sampai sana bukan dia tak jadi pepejal sangat, dia dah dalam bentuk cecair. Tetapi ada lagi yang kita kena ampaikan, contohnya macam daun kan. Jadi mana tahu kadang-kadang dalam kita punya pam yang ni pun, penapis air ni pun mungkin kadang-kadang bila yang dia terbang tu kan habuk ke, jadi dia akan tapis dulu supaya air yang masuk ke dalam pam tadi adalah air yang air sahaja. Dia tak bercampur dengan pepejal. Yang dimaksudkan pepejal dekat sini ada kemungkinan lah daun, kotoran-kotoran yang melekat. Okay? Sebelum masuk pam. Pam ni dia kena air sahaja. Kalau benda lain masuk dia akan mudah rosak sebab dia tersumbat. Seterusnya, itu sahajalah sebenarnya komponen-komponen yang terlibat. Kita ada 6 komponen, iaitu kita ada tangki ikan. Tangki ikan untuk menempatkan ikan lah. Kemudian kita ada grow bag. Grow bag ni adalah untuk tanaman. Kemudian kita ada media tanaman. Apakah media tanaman? Ada 5 jenis. Kita ada batu kerikil, rockwood, perlite, hydroton dan kokopit. Kemudian ada sistem perpaipan. Kita ada lagi bahan-bahan penyambungan pipe, dan yang dia tak sentuh dekat sini adalah media media tanaman kan. Media tanaman dan apa yang kita nak tanam. Apa yang kita nak tanam, tengok balik apa yang kita nak tanam hari tu. Kita boleh tanam sayuran sahaja bayam, kangkung, sawi, kailan, tomato, salad,
pakcoy, kucai. Ini antara contoh tanaman. So yang lain macam buah-buah tu dia tak suggest, okay? Tidak digalakkan. Okay. Dan juga kita ada pam air dan kita ada penapis. Okay. Kita pergi kepada 2.5.4 di mana dekat sini kita nak melakar reka bentuk sistem aquaponik bermaklumat. Okey, ni adalah dua contoh lakaran reka bentuk aquaponik. Okey. Sama ada kita nak gunakan grow bag dia dalam bentuk tangki apa tadi? Apa ni panggil? Ini tong. Dan dia panggil tong kan ni. Sekejap saya tengok balik. Dia gunakan drum. Drum plastik. So kita boleh gunakan drum plastik, kita boleh gunakan macam-macam. Jadi dekat sini jangan sempitkan pindah awak. Kan? Contohnya cikgu lukis menggunakan drum. Tak semestinya kita nak kena gunakan drum. So kita boleh gunakan tangki, kita boleh gunakan aquarium dan kita boleh gunakan botol mineral. Okay. Kemudian dekat sini dia gunakan tapak tanaman, grow bag lah. Ni dia pakai grow bag biasa lah. Okay, dekat bawah ni ada tangki juga. Yang dekat atas ni boleh ditambah lagi. Dan di setiap kita punya lakaran kena ada pump. Pump untuk mengalirkan air daripada tangki ke daripada tangki ikan ni pergi ke pump, kita ada penapis dan penapis ni naik ke pump untuk tanaman. Tapi dekat sini dia tak ada. Tak semestinya, bergantung kepada kita punya keluasan dan juga banyak mana tanaman yang kita nak tanam. Okey, so itu sahaja. Setakat ini 6 ni boleh ingat tak? 6 komponen ni. 6 komponen untuk aquaponik. Boleh tak ingat dia punya komponen dia? Ingat tak? Ya, sikit. Okey, so salin sementara sebelum salin sikit-sikit apa yang saya bagi tahu hari ni. So 6 komponen ni adalah dalam tangki ikan, apa benda yang ada dalam tangki ikan. Kemudian bekas tanaman. Bekas tanaman ni ada 1, 2 lah contoh dia. Okey, kita panggil grow bag. Okey, yang ketiga kita pergi kepada media tanaman. Media tanaman ada 5. Apakah media tanaman tu? Yang pertama kita ada batu kerikil. Yang kedua kita ada rock wool. Okay, benda ni awak kena ingat. Lepas tu kita ada hydroton, kokopit dan juga perlite. Okay. Lepas tu sistem perpaipan. Sistem perpaipan biasalah kita ada sekunda dan tertier. Okay, primer, sekunda dan tertier. Tapi yang tu tidak dinyatakan secara jelas lah yang tu. Okay, kita ada elbow sambungan dia, kemudian pam air. Okay. Pam air tu nak dialirkan ke mana? Kita tengok balik. Kita nak pindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Jadi maknanya daripada tangki ikan ke bekas tanaman tu maknanya dia akan naik balik. Okay. Tangki ikan kat bawah. Jadi awak punya bekas tanaman tu dekat atas. Jadi dia nak naikkan semula dia perlukan pam. Okay. Jadi lagi apa? Penapis. Penapis ni kita letak kat mana? Kita letak sebelum pam. Okey. Secara ringkasnya itulah dia untuk hari ni. Okey, kita tengok semula untuk kita punya reka bentuk. Okay, sebelum saya bagi kuis untuk latihan hari ni. Okey. Kita ada 3. Okey. Untuk sistem rough kita ada rakit. Okey, rakit ni apa fungsi dia? Biasanya kita nak letak dekat sini kita letak apa ni? Kita letakkan span lah. Kita letakkan sesuatu supaya dia terapung. Okey. Akan menyerap ni. Kat sinilah saya tunjuk yang ni. Ni. Kita letakkan span, styrofoam. Okey. Kelebihan dia akar dia menyerap secara terus. Okey, yang kedua ebb and flow. Sistem pasang surut, okey. Air ni akan naik dan air ni akan turun juga bila dia berlebihan. Okey. Kemudian kita tengok lagi satu NFT. NFT kita alirkan air secara menyentuh dia dengan sedikit lah. Air ni tak boleh bertakung dan dia mesti mengalir dengan cepat. Jadi pengairan ni akan sentiasa berlaku selama 24 jam. Okey, so itu sahaja untuk setakat ini.
kita imbas kembali apa yang kita dah belajar daripada minggu lepas sampai ke hari ni. Hari ni kita cuma belajar komponen aquaponik. Okay, so saya harap setakat 6 item ni awak boleh dapat untuk hari ni dan kita akan go through terus kepada kita punya quiz. Get ready? Boleh? Okay, so kalau okay saya nak kita matikan dululah kita punya recording.